Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ayat 33 ya, insyaallah kita tilawahkan terlebih dahulu. Sudah mau kita kembali ke ayat 33 ya. Ayat 33, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi wa idza massan nasa dhurrun munibina ilayhi thumma idza adaqahum minhu rahmah thumma idza إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق الله العظيم. Kita kembali sekejap kepada ayat 30. Ayat 30 itu ini rentetan daripada ayat 30, 31. Disuruh kita kembali kepada fitrah ya. Tetapi bukan semua mau kembali kepada fitrah ya. Ada di antara mereka minal ladina farraqu dinahum ya. Farraqa yufarriqu tafriq. Cuba ikut farraqa yufarriqu tafriq. Farraqa yufarriqu tafriq. Kalau kita berpisah daripada imam dipanggil apa? Mufaraqah ya, dipanggil mufaraqah. Jadi mufaraqah tu mim tu tambahan, alif tu pun tambahan. Asalnya faraqah. Faraqah tu maknanya ialah pisah ya. Daripada faraqah timbullah mufaraqah, daripada faraqah timbullah farraqu ya. Jadi dah diajak aqim wajhaka lid-din ya, fitratullah ya, dini hanifah fitratullah. Tiba-tiba bukan semua nak kembali kepada fitrah, kesucian, kemurnian ya, ketaatan. Ada yang mengambil keputusan untuk farraqu dinahum ya. Maknanya asalnya daripada pisah, memisah-misahkan. Asalnya pisah, memisah. Tetapi bila ada satu tu maknanya memisah-misahkan. Memisah-misahkan. Ataupun kita nak sebut bagaimana
timbulnya pecah sana, pecah sini, pecah sana, pecah sini. Ya, maknanya furqah, ya, furqah, perpecahan, ya, perpecahan. Jadi pecah sana, pecah sini, banyak perpecahan. Dia sebenarnya bila ada sabdu tu dia menunjukkan berkali-kali. Macam qata'a, potong. Kalau qata'a, cincang. Rasanya qata'a itu potong. Ya, misalnya ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u, ay diyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Faqta'u, yani qata'a, ya, qata'u faqta'u. Tapi kalau sekali, kalau dah sampai dia dicincang-cincang itu, kita pun maka dalam bahasa kita pun dipotong-potong, dicincang-cincang. Arab pula kata qata'a, qata'a yuqatti'u, ya, taqti', farraqa yufarriqu, tafriq. Jadi maknanya manusia itu berpecah-pecah. Ada yang menyembah patung, menyembah lembu, ada yang menyembah pokok, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin. Jadi ada yang mengikut sekularisme, ada yang kapitalisme, ada yang mengikut liberalisme. Itu farraq, ya, daripada dina, ya, daripada agama, ya, daripada agama mereka berpecah-pecah daripada agama fitrah itu, allati fatara an-nasa 'alaiha. Jadi agama fitrah itu adalah agama Islam, tunduk kepada perintah Allah. Jadilah mereka wa kanu syi'a. Syi'a itu maknanya berkumpulan-kumpulan, ya, berkumpulan-kumpulan, maknanya berpecah-pecah, berpuak-puak, ya, berpuak-puak. Syi'a itu dari situ lah, ya, dikatakan Syi'a itu dari situ, maknanya dia berpecah-pecah, ya, dia berpecah-pecah. Dan kalau kita nak ambil perkataan lawan kepada Syi'a ialah jamaah, bersatu, ya, jamaah, ya, maknanya berhimpun, daripada perkataan jamaah, ya, himpun, jamaah, ya, maknanya berhimpun, satu kumpulan. Lawannya Syi'a, ya, lawannya ialah Syi'a, maknanya ada yang Hindus, ya, tak? Kalau sebenarnya kita kata bahawa apa nama asal agamanya apa, Cikgu Mat? Sanatana Dharma. Itu Cikgu Mat ni orang sejarah mana? Maknanya agama Hindu tu, sebenarnya Hindu tu orang punya bangsa tu, agama asal dia pun Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Jadi Dharma ni ada unsur Hindu, ya, Dharma ni Dharma ada unsur Hindu. Tak boleh bahasa-bahasa lama, ya, bahasa-bahasa lama, Sanskrit dan sebagainya. Jadi ada yang Hinduis, ya, ada yang maknanya kita kata Sanatana Dharma tadi, ya, ada yang Buddhis, macam-macam lah menyembahnya, sembahannya, berpecahlah. Dan kemudian apa sikap mereka dengan pecahan? Kullu hizbin, setiap kumpulan, hizb, kumpulan, ya, hizb itu ialah puak. Bukan kita ada Hizbullah, Hizbus Syaitan. Dalam Quran ada ulaika hizbus syaitan, ada ulaika hizbullah. Di Malaysia ni orang sebut, kalau Arab kata Hizbul Islami, parti Islam. Kalau parti nasional itu dia disebut Hizbul Watani, ya. Kalau United Malay National Organization itu, National Front itu, National Front itu dia, National Front itu barisan nasional. Kalau dalam surah khabar Arab disebut Hizbul Watani, sebab national kan, Hizbul Watani, jadi hizb, satu kumpulan. Tapi kalau ada banyak ahzab wa hazaman ahzab, dah banyak kumpulan dia jadi ahzab. Baik. Jadi setiap kumpulan ini, kullu hizbin, apa keadaannya dengan pegangan-pegangan yang pelbagai tadi, ya, yang berpecah daripada din al-fitrah, iaitu dinul qayyim, dinullah, dinul Islam. Apakah sikap mereka bila mana mereka mufaraqah itu tadi?
sikap mereka ialah mereka itu farihun. Farihun. Apa makna farihun? Gembira sangat. Gembira, farah. Kita jumpa perkataan farah ni bulan puasa kan dalam hadis Nabi kata lisa ini farhatan, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Lisa ini farhatan, itu sepatutnya sebelum bulan puasa kita bersenarai hadis untuk dihafal. Bila masuk di bulan puasa kita tasmiyah hadis, barulah akhirnya kita dapat tahu maklumat tentang puasa dengan teksnya sekali. Jadi bunyinya ialah lisa ini farhatan, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Jadi farhatan itu dia dua musanna, asalnya farha, asalnya farha. Dari situlah timbul juga kataan farah, nama orang farah diba, jadi maknanya farah dengan dari situ timbullah farah dan farah, gembira, gembira sungguh. Dua kegembiraan. Satu indal iftar, masa berbuka. Cukup seronok masa berbuka masa raya. Cukup seronok. Raya tu memanglah kiranya berbuka sebenar-benar berbuka lah. Nak raya tu sunatkan makan dahulu nanti sunat makan dahulu baru pergi sembahyang raya. Betul. Adapun sembahyang raya haji, sembahyang raya haji sunat pergi dulu balik ke rumah makan. Dia jadi dia terbalik. Kalau raya puasa sunat makan dulu baru pergi sembahyang. Kalau raya haji sunat pergi sembahyang tu, itu balik baru makan. Sebab sebelumnya dah memang makan tak henti-henti. Kalau puasa dah lama betul lapar, jadi makan dulu menandakan kita merayakan hari itu, hari fitri itu, hari fitri itu. Jadi maknanya di situ sukanya sangat masa berbuka. Yang kedua inda liqa'i rabbihim, lis-sha'ibina farhatan. Yang keduanya apa? Iaitu inda liqa'i rabbihim, ketika berjumpa dengan Tuhan esok. Orang dahaga, orang lapar di padang mahsyar, orang yang berpuasa tak ada lapar, tak ada dahaga. Itu kegembiraannya. Jadi dikata kullu hizbin bima ladaihim. Bima ni dengan apa yang, bi itu dengan ma itu apa yang di sisi mereka. Ladaihim tu maknanya indahum, apa yang menjadi pegangan mereka, kepercayaan mereka, khurafat yang mereka pegang itu, mereka cukup selesa, bahkan mereka cukup gembira. Hindu gembira dengan Hindunya, Buddha gembira dengan Buddhanya, liberalisme gembira dengan liberalismenya, sekularisme gembira dengan sekularismenya. Itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tak mau kembali kepada fitrah, iaitu agama Islam. Itu maknanya yang disebut sebagai farihun, gembira sungguh, gembira sungguh. Nah, baik, apa komentar Maulana Abdullah bin Sum'adi dalam ayat 32 ni? Iaitu cuba tengok nota kaki 3544, satu gambaran yang sangat baik berkenaan dengan sikap setengah golongan yang rasa puas dengan dirinya sahaja. Maknanya dia tak mau buka pintu untuk mendengar perbandingan hujjah. Dia tak mau buka pintu untuk mendengar pengkajian perbandingan. Dia tak nak. Budak memang kira yang teman je. Dia tak ada teman nak dengar yang lain dah. Dan aliran yang sempit itu, dia tak mahu, maknanya membuka peluang untuk discourse, intellectual discourse, maknanya cuba berbincang, cuba berbincang sehingga akhirnya maknanya orang-orang itu dapat, maknanya kita kata terbuka minda, terbuka minda. Tapi dia tak mahu, mereka rasa dah selesa, mereka dah rasa diri mereka sahaja yang betul, yang sebenarnya berlawanan dengan agama yang sebenar, iaitu agama fitrah.
Ya, kalau hedonisme misalnya, hedonisme itu memuja nafsu. Kita mengajak kepada fitrah. Fitrah itu ialah nafsul mutmainnah. Daripada asalnya kamu itu nafsu amarah, ya tak? Maka bersihkan diri menjadi lawamah, kemudian bersihkan lagi menjadi mutmainnah, menjadi tenang, tunduk patuh kepada perintah Allah, sehingga Allah radiyatan mardiyah. Allah redha dengan sikap nafsu mutmainnah yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan irji'i. Kalau yang mutmainnah itu tenang itu, maka Allah Ta'ala kata irji'i, mari kembali. Jadi ayat sebelumnya kalau tuan-tuan tengok, munibin saya dah sebut semalam. Apa beza munibin dengan ta'ibin? Ta'ibin ialah orang yang kembali daripada dosa. Munibin ini dia walaupun tidak ada dosanya, ya, dalam arti kata tidak ada dosa besar, dan dia selalu beristighfar atas dosa kecil, tapi dia suka kembali kepada Allah, yakni daripada nafsu amarah kepada lawamah kepada mutmainnah. Jadi dia nak sampai kepada radiyatan mardiyah, ya. Maknanya dia nak sampai kepada nafsu yang radiyah mardiyah. Itu yang dikatakan orang yang kembali, orang yang munibin, ya, orang yang munibin. Bukan masalah dia ada dosa, tidak. Dia tak ada dosa besar, dosa kecilnya sudah terampun dengan pelbagai maknanya amalan-amalan yang dikerjakan, tapi dia suka kembali kepada Allah kerana dia ingin angkat martabatnya kepada nafsu yang mutmainnah, yang tenang tunduk kepada perintah Allah, gembira melaksanakan perintah, bukan gelisah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dikatakan ayat yang ke-30. Kemudian nota kaki 3545 tu ada kaitannya dengan ayat 33. Ya. Iaitu kita belum maknanya terjemahkan secara literal harfiahnya. Ya, perkataan idza apabila, ya. Idza dengan makna apabila. Tapi di sana ada idza dengan makna tiba-tiba. Ya, ada idza dengan makna tiba-tiba. Misalnya in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdar. Sekali tiupan sekekala, tiba-tiba idza fa idahum jami'un, tiba-tiba mereka semuanya ialah muhdarun, maknanya hadir di hadapan Allah. Itu idza dengan makna tiba-tiba, dipanggil idza fujaiyah. Ya, idza fujaiyah itu kalau kita mengaji grammar nanti kita akan jumpa lah, ya, idza fujaiyah, tiba-tiba, faja'ah, ya, suddenly, all of a sudden, ya, tiba-tiba, jami' semuanya ladaina muhdarun, hadir di hadapan Allah. Di sini bukan, di sini dengan makna apabila, ya, di sini dengan makna apabila, ya. Kadang-kadang disebut idza syartiyah, kadang-kadang idza, ya, dikatakan sebagai zarfiyah, ya, sebagai zarfiyah. Itu kita akan jumpa dalam ilmu, ya, grammar nanti, ya, insyaallah. Jadi apabila manusia yang tak mau kembali kepada fitrahnya, manusia yang tak mau kembali kepada kemurnian, kesuciannya, idza massa itu mengena. Di sini diterjemahkan disentuh, ya, massa yamussu, yadam, ya, massa yamussu, ya, yadam, misalnya menyentuh tangannya, ya, menyentuh tangannya, massa yamussu yadam, ya, massa maknanya menyentuh, massa maknanya mengena, itu maknanya massa, ya, massa akan manusia itu dur, kemudaratan, ya. Maknanya saat-saat yang kritikal, saat-saat yang cemas, bila manusia yang tak mau kembali kepada fitrahnya, tak mau kembali kepada Tuhan yang sebenar, ya, tak mau kembali kepada Allah yang sebenar. Namun bila sudah kritikal, da'u rabbahu, ya, Tuhan Allah, ya, Allah, ya, jadi maknanya begitulah. Maknanya bila yang dah teruk-teruk terlibat dengan syirik itu sekalipun, oi, masih itulah ayat kursinya, qul huwallahnya,
minta dah ada orang siapa-siapa tolong sembahyang hajat dah. Padahal dia makan tangkai dah, makan azimat dah, makan bekong dah. Dia dah perasaan itu, perasaan ini dah. Tapi bila dah sesak tu dia cari juga siapa dah boleh tolong dia dah. Supaya doa lah kepada Allah ni. Dia pun begitulah menyeru kepada Allah lah. Bila dah terdesak sangat, down tu doa lah. Down tu daripada da'a. Kalau dah ramai, down. Da'a, berdoa. Kalau dah ramai, down, menyeru Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Dalam keadaan kembali munibina ilaihi, kepada Tuhan. Tak ada pula diminta pada patung, tak ada diminta pada dewa-dewa yang disembahnya. Ini sebenarnya selalunya kes-kes seperti ini bila kita berada di lautan, bila berada di saat-saat yang kritikal kapal terbang, tiba-tiba ada problem, dah tak boleh landing ke, air pocketnya banyak sangat ke. Air pocketnya apa cakap tadi? Air pocket, iya tahu. Jadi bila langgar kan, mudah kan. Kemudian maknanya kita kata nak landing dah tak boleh. Sebab tu masalah jerebu di bawah, udah musim, udah sengit dia kafe dah sengit, dah musim Bangkok 3 kali dah musim. Ya Allah, pening jangan kira peningnya. Taubat tak nak naik dah. Taubat. Itu dia. Masa itu macam-macam sakit perutnya, macam-macam. Munibina ilaihi, bakat-bakat minta doa kepada Allah. Masih itu. Itulah manusia yang tak mau kembali fitrah tu, bila dah terdesak mau pula dia mengingat Allah ni. Tetapi tetapi dikata kemudian idza, apabila azaqahum minhu rahmah di sini Allah melimpahkan rahmatnya, Allah lepaskan dia daripada kritikal itu, daripada kesusahan itu. Azaqa tu maknanya rasa, daripada zaqa yadhuqu za'iqah, kullu nafsin za'iqatul maut, kan, merasa nanti mati. Setiap diri akan merasai mati. Dia daripada zaqa yadhuqu zawqa. Yang katakan zawq itu ada rasa, kan. Kalau orang kata kalau dia berzikir dan dia akhirnya dengan bersungguh-sungguh, ada zawq, maknanya dia tak ada orang kata berzikir dalam keadaan lalai hatinya, lalai tangannya, bahkan dalam keadaan yang khusyuk. Itu orang yang dapat zawq. Tiba-tiba orang jahat ambil letak pada kelab malam, ZOUK, Zouk, fana dia tak duduk di kelab malam, dia dapat rasa kesedapan yang memuncak. Memang pada zahir pada zahir lah. Jadi zawq daripada zaqa yadhuqu, zawq, za'iqah, kullu nafsin za'iqatul maut, akan merasa mati. Jadi di sini apabila azaqahum minhu rahmah, apabila merasakan akan mereka daripada Allah itu rahmah, lega, dibantu oleh Allah, selamat daripada karam ke, air pocket ke, jerebu ke, gekaran ke, tiba-tiba. Di sini kita dengan makna tiba-tiba, suddenly. Apa dia? Fariq itu tadi pada satu kumpulan, minhum, daripada mereka. Fariq maknanya satu kumpulan. Fariq. Orang kita kata firqah. Firqah. Fariq, satu kumpulan daripada mereka itu, yusyrikun bi rabbihim, yusyrikun, udah balik terlibat dengan syirik. Kembali mereka syirik tadi. Maknanya udah selesa dah tak ada dah, maknanya cemas bahaya tu dah tak ada. Udah balik tak sembahyang, udah balik cari tok pekong, udah balik ngurut daun, kan?
Mudah balik mambang darat, mambang laut, berdampinglah kepada wahai si mambang. Tadi bukan main lagi minta pada Tuhan. Ya tak? Ini contoh orang-orang yang tak mau kembali kepada fitrah, dan contoh orang-orang yang musyrikun. Ya, contoh orang yang musyrikun. Maknanya ada ketikanya dia mau kepada yang esa, yang tauhid, ya tak? Tapi ada ketikanya dia mencari yang lain. Bila selesa, dia mencari yang lain. Bila keadaan yang terdesak, dia mengingati Allah. Yang ini selalunya bila pasangan baru nak melahirkan anak, pasangan baru bila nak melahirkan anak, yang jenis kadang-kadang semayang tak tentu, pakai pun tak tentu, bila dah nak ngadap nak melahirkan anak tu, masih pula apa wiridnya, zikirnya nak dibaca ni, isteri saya ni, isteri nak lahir anak pertama ni, apa ustaz kau boleh jadi masa itulah, lepas itu dia dah selamat bersalin, suami tadi Yasin tak mana, ayat kursi tak mana, sudahnya anaknya dipakaikan dia tangkir pula dah. Anaknya dipakaikannya tangkir, isterinya pun dipakaikannya tangkir pula, macam-macam lah. Jadi maknanya satu ketika bagaimana dia tadi bertauhidkan Allah, kembali kepada Allah, munibina ilaihi. Tapi bila dah selesa tadi, idza, dia kata di situ, dikatakan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. Sudah terlibat dengan syirik pula. Itu maknanya kalau kita lihat terjemahan literally. Nah, jadi rupanya dengan rahmat itu bukan mereka bertambah kukuh tauhid, bahkan liyakfuru bima atainahum. Yakfur itu kufur, yakfur itu kufur. Kufur ini ada dua, kufur i'tiqad dan juga kufur nikmat. Kufur i'tiqad dan juga kufur nikmat. Lalu mereka yakfurun, liyakfuru bima atainahum, dengan apa yang kami kurniakan. Mereka kufur nikmat tadi, mereka kufur nikmat, lalu mereka menyembah yang lain, lalu mereka kufur i'tiqad. Mula kufur nikmat, lupa Allah yang melepaskan mereka dari kesusahan. Saya ambil contoh mudah, tuan-tuan. Masjid-masjid ni kalau penuh, kita goyang. Orang punya ada baca Yasin, UPSR, ingatkan tsunami, ingatkan tsunami, bukan apa pun. Kalau dapat pun paling tinggi 5A, dia tak boleh pecah mental sampai 8, tak boleh kan. Habis konsert itu berimpun mak bapak yang ahli sunat wal Jumaat ni, datang penuh apa ada segala kan baca Yasin. Lepas itu Pak Yasin entah ke mana, Ustaz Yasin entah ke mana, minta maaf oleh Cikgu Mariam tersebut pula Datuk Pak Yasin tak ada. Ayah Cikgu Mariam, Cikgu halal kita jadi mudah tak ingat apa dah. Mudah tak ingat apa dah. Jadi inilah maknanya disebut golongan yang musyrikun, golongan yang tak mau kembali kepada fitrah. Golongan yang tak mau kepada fitrah ni, masa sesak ingat Tuhan. Bila dah selesa dah lega, lebur. Jadi itu keadaannya. Maka Tuhan kata, fatamatta'u. Apa nama haji tu? Tamattu. Kan jumpa fatamatta'u. Jadi maknanya kamu dengan syirik kamu dengan tangkir kamu dengan khurafat kamu, kamu rasa farihun, kamu rasa selesa, kamu rasa selesa, kamu rasa gembira dengan bima ladaihim, dengan apa yang kamu buat tu. Tuhan kata, tak apa, tamattu. Tamattu apa dah tamattu? Bersenang-senang aja. Lepas dibuat murah, pakai yang biasa, kan, di Mekah. Jadi kawan kata, aku rasa kan ni orang kafir rasanya. Ngaku dah pakai baju batik, dia kata ni kan. Hai kamu siapa? Apa tak kenalnya aku?
aku pakai ihram, kamu dah pakai baju batik. Awak tamattu, orang kata kan. Awak tamattu, ya, makna berseronok-seronok, bersenang-senang lah. Tapi tak lama. Ya tak? Tak lama kalau kita baca dalam surah Baqarah, mata'un ila hin, ya tak? Seronok itu sampai ketika tertentu sahaja. Tapi Tuhan kata fatamatta'u, maka berseronok-seronok, bersenang-senanglah kamu dengan syirik kamu, dengan maknanya kita kata kufur nikmat dan kufur i'tikad. Tetapi fasaufa ta'lamun. Apa makna saufa? Bakal akan, itu maknanya saufa. Ya, saufa itu maknanya bakal akan, ya, ta'lamun. Apa makna ta'lamun? Kamu akan tahulah akibat daripada syirik. Allah minta maaf ya. Orang yang syirik tak merasa menyeberang sirat, terus dibawa ke neraka. Ya, terus dibawa ke neraka. Itu dia. Itu beratnya syirik ni. Sebab itu kan ayat sebelum ni disuruh jaga syirik. Ayat sebelum ni lebih kurang juga. Dia kata munibina ilaihi wattaquh. Kemudian wa aqimus salah. Kemudian wala tusyriku. Kalau kita perasan ayat 31 itu, ayat 31 itu munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah. Tiba-tiba wala takunu minal musyrikin. Kalau dah sembahyang, apa lagi? Dah ada orang yang sembahyang tapi masih lagi bawa kuluk kuning ke kubur, nyampaikan hajat, dia dah bawa ayam, dia dah bawa ke kubur, ada lagi, masih ada lagi seru-seru, pasak-pasak, manggil-manggil. Jadi kalau kita tengok di situ, kalau sudah wattaqu, sudah wa aqimus solat, apa lagi? Dah ada orang yang maknanya talbisul haqqa bil batil. Ada orang yang mencampur adukan. Ada orang yang terlibat dalam mencampur adukan. Apa pula dia baca ayat Quran masa ubat tu? Dia baca ayat Quran tu mula-mula je. Lepas tu dah tak dengar apa dia baca dah. Contoh kalau tengok macam mana Ustaz Ismail mengubat, tengok macam mana Darul Syifa mengubat, ayat yang dibaca tu jelas daripada awal sampai ke akhir. Tak ada pula mula-mula je ayat Quran. Lepas tu dah tak dengar apa baca, tak tahu. Dah tak tahu. Ya tak? Dia kan kadang pandai di situ, ya tak? Pandai bermuka-muka. Mula tu biar orang percaya, ya tak? Biar orang percaya. Dia baca Fatihah, kata ayat kursi. Dia tengok dia dengan lepas itu tak tahu apa pula jambi serapahnya, apa pula jambi serapahnya. Jadi kita kata bahawa bagaimana ada orang yang maknanya begitu sembahyangnya tapi jangan main, ada pula lagi terlibat dengan syirik. Maka Tuhan kata wala takunu minal musyrikin, ya tak? Jadi bagi orang yang begitu, fasau ta'lamun, bakal kamu akan tahu akibatnya. Akibat ni buruk lah, ya, tak merasa masuk syurga dan kekal pula tu dalam neraka. Pasal tiket masuk syurga tak ada, dia tak ada tauhid dan batal syahadatnya. Oleh kerana dia tak ada tauhid, batal pula syahadatnya dengan sebab syirik, tak ada tiket masuk syurga. Dia sebenarnya banyak buat amal soleh, dia banyak buat amal soleh, dia banyak buat baik, tapi tak ada visa, ya tak? Dia banyak duit, persiapan untuk pergi cukup lengkap, bagnya banyak, duitnya banyak, pakaiannya cukup, nak pergi ke tempat yang sejuk tu, tapi visa tak dapat. Yang contoh kan, visa tak dapat. Jadi dia ni tadi ada buat kerja baik, tolong orang, tolong haiwan, sahabat alam, sahabat alam dan sebagainya. Tapi dia tak ada visa masuk syurga pasal dia terlibat dengan syirik. Itu pun penuh ke dosa syirik ni? Sebab dosa membunuh, dosa zina berkaitan dengan orang. Dosa syirik ini berkaitan dengan Allah.
Jadi memang besar dosa zina, dosa membunuh itu besar, tapi dia masih lagi berkaitan dengan makhluk. Bila syirik ini, dia bukan berkaitan dengan makhluk, dia berkaitan dengan Allah, zat Allah, sifat Allah. Jadi itu yang dia punya kategori itu yang tertinggi, ya, kategori yang tertinggi begitu. Ya. Jadi sebab itulah fasaufa ta'lamun, ya, bakal kamu tahu akibat daripada kemusyrikan. Hadirin dan sekalian, saya nak minta tuan-tuan dan puan kembali ke muka surat 2018 untuk kita melihat kupasan daripada da'u rabbahum. Ya, orang yang sesat ni, yang terlibat dengan syirik, tapi bila dah sesat, dia pun kembali ke tauhid, ya, seketika. Da'u rabbahum, ya, munibina. Jadi muka surat 2018 dia kata, bandingkan dengan ayat dengan surah Yunus ayat 12. Surah Yunus ayat 12 itu menceritakan benda yang hampir sama. Orang yang kalau sesak ni, kata dia, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Orang yang sesak ni, dia menyerulah Tuhan, tak ada dah diseru yang lain, tak ada dah dia bergantung kepada tangkainya, azimatnya. Dia menyeru juga, sudahnya dia menyeru Tuhan je dah terdesak sangat, ya tak? Dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Tapi falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa. Bila dia dah lapang, lega daripada benda yang kritikal, yang bahaya, yang sesak itu, dia berubah seolah-olahnya tak pernah berdoa kepada kami, kata Allah. Marra ka'an lam yad'una, ka'an lam yad'una, macam dia tak pernah berdoa dengan kami. Tuan-tuan, perempuan, kan ada orang begitu. Bila pilihan raya, ya tak, ayat kursi saja. Bila dah dapat kursi, dia buat ayat kursi dah, ya tak. Untuk pilihan raya, baca yasinnya, panggil ulama-ulama, ya tak. Panggil orang-orang hafiz ni, panggil. Daripada Fatani, daripada Naratiwan, panggil, ya tak. Lepas itu pergi ke toko pula, ya tak. Lepas itu pergi ke toko, lepas itu sudah terlibat dengan syirik, dengan maksiat dan sebagainya. Ka'an lam yad'una ila dhurrin massa, seolah-olah tak pernah berdoa dengan kami, kata Allah. Itu surah Yunus lah. Itu surah Yunus ayat 12, ya. Jadi katanya di muka surat 2018, kesusahan, kegentingan, nasib malang yang menjadikan manusia sedang keadaan mereka yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak boleh lagi bergantung kepada patung-patung, ya tak? Kepada pokok-pokok, kepada makam-makam, ya. Dan mereka memalingkan perhatian mereka kembali kepada punca, itu kuasa Allah, ya tak? Qudratullah. Tidak lagi mereka boleh berharap kepada manusia, kepada pemimpin, ya tak? Kepada Tok Pekong dan sebagainya, ya tak? Dia kembali kepada Tuhan Allah, punca sebenarnya bagi segala kebaikan dan kebahagiaan. Ya, lalu dia pun minta lah apa-apa boleh doa, ya tak? Supaya sejahtera. Sebenarnya doa tu dah ada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina ya rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera. Wa minkas salam, daripada engkaulah kesejahteraan. Wa ilaika, kepada engkaulah kembalinya ya'udus salam. Maka hayyina, apa makna hayyina? Hidupkanlah kami. Takut je. Fahayyina, maka hidupkanlah kami. Hayy kan? Hayy itu maknanya hidup. Fahayyina, maka hayyina, hidupkanlah kami, ya Allah. Fahayyina ya rabbana bis, dengan kesejahteraan. Jadi maknanya pohonlah kesejahteraan itu daripada Allah, sebab Allah itu yang maha sejahtera. Daripadanya lah kesejahteraan, kepadanya lah kembali kesejahteraan. Tetapi kata pengarang Maulana Abdullah Yusuf,
dengan diterjemahkan oleh almarhum Dr. Ustaz Osman Muhammadi. Tetapi bila mereka ditunjukkan rahmat yang khusus kerap kali lebih banyak daripada apa yang layak mereka terima, mereka lupa diri. Mereka nisbahkan rahmat itu datang kerana kepandaian mereka. Mula dia bersandar kepada manusia, mula dia bersandar kepada dirinya, dia bersandar kepada usahanya, dia tidak bersandar kepada Allah, ataupun kepada bintang. Teman bila dah teman baca bacaan reading bintang, bintang adalah Sagittariusnya, Leo-nya, Virgo-nya, apa lagi, Capricorn-nya, apa lagi, Pisces-nya, apa nama tu? Taurus, Sagittarius-nya, Enam, tak tahu tak. Tapi tuan-tuan dan ya Allah, tahun 69, 70, 74, buka je surat khabar putusan Melayu, putusan Malaysia. Yang itu dulu saya lah. Ya Allah, tengok hari ni apa jadi pada kita masih itu tak ada siapa ngapur tak ada siapa ngapur. Tapi tahun 77, 78 tak ada orang ngapur. Bila ada kebangkitan Islam, bila ada gerakan Islam, barulah kita dapat memurnikan tauhid. Kalau tidak dulu mandi sapo mandi sapo tolak bala bulan sapo tu jangan hamboi manjat pokok turun di bulan sapo ni, bulan bala katanya. Tu lah dulu dulu kita kena mandi sapo, mandi tolak bala, bawa siang tapowe pergi Bukit Berapi situ ramai Bukit Berapi tu, ramai sokong situ. Tak tahu kan dia pun ya Allah. Ini semua nujum. Ini semua nujum, maknanya ramalan-ramalan, ramalan-ramalan. Dan zaman sekarang ni pun orang suka duk main-main dengan angka-angka ni. Tarikh lahir bila? Tarikh lahir bila? Kejadiannya bila? Dia suka duk main dengan angka-angka ni, jadi sudahnya dia buat keputusan, maka kiamat akan berlaku 12 bulan 12 tahun 2012. Yang beranak, yang kahwin 2012, maknanya bulan 12 bulan nanti lebih dah. Ataupun kepada tanggapan fahaman palsu yang mereka pegang, memujanya dengan makna kita kata kepercayaan yang ada pada mereka. Jadi ini nak menggambarkan bagaimana mereka lari daripada fitrah yang asal, iaitu fitrah asal manusia. Dia sebenarnya percaya kepada satu Tuhan. Ini semua Tuhan anda. Maknanya dia sebenarnya kembali kepada rububiyah. Tapi masalahnya selepas itu dia menyembah yang lain dan dia membatalkan uluhiyahnya. Ataupun dia sesat dalam uluhiyah itu. Memuja yang lain, baik dengan mengecualikan langsung Tuhan daripadanya. Langsung dah lepas itu dia lupa Tuhan, dia ketepikan. Esok bila dah sesak, dia kembalilah kepada Tuhan Allah. Kalau tidak, dia akan pergi kepada yang lain. Ataupun selain daripada mereka hanya dengan mulut dan lidah saja kononnya berkhidmatnya mengabdi diri, berkhidmatnya maknanya mengabdi diri, menyembah Tuhan di mulutnya saja. Masya Allah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Sembahyang ni haram. Sesak-sesak dia tu mencari siapa-siapa boleh tolong, maknanya carikan bomo. Tapi sembang Masya Allah, Astaghfirullah. Sembangnya Allah saja, insya-Allah. Tapi duk main dengan bomo je. Saya tengokkan kejap siapa anak aku ni tak balik-balik. Saya tengokkan kejap, kamu ada bomo yang boleh tengok-tengok sikit. Kata bomo, sebenarnya anak makcik ni dah kena isterinya dah, bukan orang lain. Dia bubuh benda dalam makan. Kawan dah buat je motor, nak buat garam, nak buat kulit saja dia pun nak buat benda. Sebenarnya bukan masalah isterinya, anak dia yang tak kembali balik. Anak dia yang tak kembali balik. Jenis memang tak kembali balik. Tak, orang kata berat tak biar. Berat tak biar ni maknanya apa?
Tak ada ngambil berat, tak ada ngambil berat, ya tak? Tak pasal-pasal isteri tu kena. Jadi isteri tadi dengan anak ni balik ke raya, mak tua dia meroncong, haram tak bersalah. Salah pun perok ke lahir dia muka. Pasal udah percaya pada bohong tu. Kamu depan aku lebih baik. No, kamu tadi buat anak. Sudahnya kamu tu menantu orang tu. Ya. Tapi dalam hati je dah. Bagaimana perbuatan mereka bermakna mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sangat-sangat tidak bersyukur. Kenapa? Mereka lupa jasa. Mereka lupa budi. Mereka lupa Tuhan yang telah menolong. Itu yang dikatakan mereka itu tidak bersyukur kepada Tuhan secara yang terlalu amat. Barangkali diterjemah extremely, ya tak? Saya pun tak pasti kenapa terlalu amat. Oh itu, ya tak? Dia kata terlalu amat, ya tak? Tetapi dia kata di situ, ya, tidak bersyukur kepada Tuhan secara yang terlalu amat kejinya, dengan mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Ya, kemudian maknanya menafikan kita kata nikmat Tuhan sebelumnya yang melepaskan, kemudian lalu maknanya meninggalkan, ya, melupakan Tuhan, ya. Tetapi dalam suasana itu kelihatan seolah-olah mereka dengan sengaja bersungguh-sungguh sangat hendak menunjukkan sifat kufur nikmat. Ya, dia kata bahawa kemarin itu ialah memanglah kita ingat Tuhan. Ya tak, sekarang kita dah tak ada apa-apa dah. Ya tak, jadi pun kalau kita sembahyang pun kita tak faham apa yang kita baca, kata dia. Ya tak, apa yang kita minta pun kita tidak tahu, kata dia. Ya tak, jadi tengoklah sampai masanya nanti kita minta lah daripada Tuhan, katanya. Ya tak. Jadi Tuhan ini bagi dia kegunaan macam utility, ya, macam utility dia, maknanya api, air, elektrik. Bila nak pakai lah. Kalau tak ada pakai tu tinggal lah. Dibuatnya Tuhan orang itu je. Faham utilitarian ini, ya, maknanya Tuhan ini hanya perlu bila masa yang tertentu saja. Tuan-tuan, aspek itulah kalau di barat itu dia digerakkan, disebut the movement of God, death, tidak, gerakan kematian Tuhan. Sampai tahap itulah, ya, dia membuat terhadap Tuhan yang menjadikan, ya. Itu ialah tentang kita kata kupasan ayat Maulana mengupas ayat 33, ya. Kemudian 34 ada satu nota kaki di situ di ujungnya, ya, fatamatta'u fasawfa ta'lamun, ya tak? Kemudian kemudiannya dengan segera kamu akan tahu kebodohan kamu bila mana datang bahaya kali ketiga, kali keempat. Ya, datang bahaya kali kedua, kali ketiga. Maknanya datang bahaya kali pertama, dia kembali kepada Tuhan. Kemudian bila dah lega, dia kembali kepada syirik. Datang kali kedua, udah, baru dia tahu bahawa syirik itu tak ke mana boleh menolong dia. Ya tak? In yuridni rahman bidur lam tughni anni syafa'atuhum syai'an wala hum yunqiduni. Kalau Allah nak menimpa mudarat, ya tak? Ya, dikatakan in yuridni rahman bidur. Dur tu makna mudarat. Falam tughni anni syafa'atuhum. Sudahnya tak akan boleh memberi syafaat patung-patung, tangkai-tangkai, azimat-azimat yang ada pada mereka. Wala hum yunqizun. Bahkan mereka sendiri, patung-patung itu pun tidak dapat menyelamatkan orang yang menyembah dia tadi. Wala hum yunqizun, ya tak? Inilah dia jahiliyah. Dipanggil jahil itu bodoh akidah. Jahiliyah ni tuan-tuan bukan maknanya buta huruf. Ya, jahiliyah itu bukan maknanya buta huruf. Jahiliyah itu maknanya buta akidah. Sembah pokok, sembah malaikat, tak sembah jin. Itu dikatakan jahiliyah. Jadi sebenarnya jahiliyah ini dia tidak terikat pada zaman tertentu. Dia adalah karakter, ya, characteristic of the ignorant society. Maknanya mereka yang tiba-tiba mencari yang lain daripada Allah. Mereka yang buta akidah, mereka yang berpaut kepada pokok, ke jin ke dan sebagainya. Itulah orang yang dikatakan jahiliyah. Oleh kerana itu tak kira zaman mana, ya, tak kira zaman mana, dia adalah karakter yang berulang, ya, dia adalah karakter yang berulang. Apa nota kaki komentar daripada Syekh Maulana Abdullah Yusuf Ali, ya, dalam konteks 35
46 ni. Bandingkan dengan ayat 16, surah 16. Surah 16 ayat 54 ni suratul Nahl. Ya, suratul Nahl ya. Sama ya, iaitu bagaimana dalam ayat surah surah Nahl ya, bukan Namli, Nahl. Nahl ni lebah. Namli semut ya, Namli semut, Nahl lebah. Apa lagi surah-surah dengan nama binatang dalam Quran? Al-An'am lagi, Baqarah lagi, Al-Kabut lagi, Al-Fil ya. Banyak punya di atas nama-nama ya, di atas nama-nama binatang, atas nama-nama orang. Musa ada, Yunus, Hud, Nuh, Luqman, Muhammad, insyaallah. Lagi Ibrahim, atas nama Allah. Atas nama Allah Ar-Rahman, 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Di antara nikmat yang paling besar di dalam syurga ialah bila mana muncul Nabi Yusuf membaca surah Yusuf. Orang pun terpesona ya. Tiba-tiba muncullah Nabi Muhammad membaca surah Muhammad. Orang pun terpesona. Tiba-tiba tajalla, maknanya kelihatanlah Allah yang indah itu membaca surah Ar-Rahman. Maka lupa segala nikmat-nikmat yang lain. Ni tak? Lupa segala nikmat-nikmat yang lain. Begitulah di antara nikmat-nikmat yang seminggu sekali ahli syurga dapat melihat Allah. Dikatakan melihat wajah Allah yang indah itu nikmat yang paling puncak di dalam syurga. Seminggu sekali ada perhimpunan beramai-ramai di dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya yang indah itu. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, wa yuhibbul jamal. Jadi daripada situlah kita dapat faham daripada ayat suratul Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka akan berseri-seri melihat wajah Tuhan mereka. Ila rabbiha nazirah ya, nazirah. Jadi pengarang kita suruh kita rujuk suratul Nahl ayat 58. Thumma idza kashafa durra 'ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun. Sama lebih kurang, cuma ganti nama kedua. Yang ada kita baca ni ganti nama ketiga, di sana ganti nama kedua, iaitu apabila sudah hilang kemudaratan, kesempitan, kritikal itu, maka tiba-tiba mereka syirik kepada Tuhan, menyembah yang lain, tak mahu mengekalkan fitrah kepada Allah itu. Ya, mereka itu dijemput untuk berpegang kepada khayalan mereka, penyembahan palsu, bersuka-suka, bersenang-senang dengan kesukaan hidup dunia itu tadi. Jadi maknanya di sini tuan-tuan, bagaimana sahabat kita saudara Rani ya, maknanya dia bercerita semasa dia jadi sailorman. Saudara Rani kita dari Bandung, dari mana? Dia kata kami ni jadi pelayar, dia kata 14 tahun tak sembahyang Jumaat, kata 14 tahun tak sembahyang Jumaat ya. Jadi bila dah kelam kabut berlombang-lombang, masih turun bang, orang tiba sudah pakai bang kan. Bila dah sesak itu yang mabuk masa sampai pelabuhan tadi. Yang mabuk masa sampai pelabuhan, sebelum naik kapal mabuk dan sebagainya. Bila dah gelombang kopi ni ya, pakai bang kata. Pakai bang, semua pakai ingat Tuhan lagi. Semua pakai ingat Tuhan lagi. Jadi maknanya di situ bagaimana ada orang yang menempuh kesukaan hidup di dunia, tetapi tidak lama lagi mereka akan sedar mereka tertipu. Dunia itu fata morgana, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Seperti fata morgana yang berada, kasarabin biqi'ah yang berada di padang pasir. Ya, yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, yang disangka oleh orang yang dahaga ianya air. Tetapi bila didekat, macam kita tempuh jalan semat kan. Kita naik jalan ke Semat nak pergi ke Tanjung Belanja ya. Kan jalan yang itu kan, jalan yang itu
Jadi nampak dari jauh tu bila nurun tu ada ayo ish enggak ada tak ada. Tak ada ayo nampak je dari jauh. Lam yajid syai'a, lam yajid maknanya bila dah sampai dekat tak nampak apa-apa punya ya. Apa tak ada. Jadi demikianlah patung-patung ya tak? Bergantung kepada bomo-bomo sudahnya tak kemana. Dipanggil bomo-bomo, dipanggil patung-patung di padang mahsyar untuk memberi syafaat, untuk memberi pahala, untuk memberi perlindungan. Semuanya tak akan dapat memberi perlindungan lagi. Itu sebab itu dihidupkan segala bomo, segala patung-patung sebagai barang saksi di dalam perbicaraan di padang mahsyar. Ya. Jadi mereka akan menyadari nilai yang sebenar ialah perkara yang mereka tidak pedulikan. Mereka tak pedulikan tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Ya tak? Mereka tak nak mengaji usuluddin. Mereka tak mahu faham dalil-dalil naqli dan aqli. Mereka tak mahu pun faham qul huwallah. Ya tak? Tak nak faham qul huwallah. Dia baca je qul huwallah, tapi perbahasan qul huwallah dia tak mahu tahu, ya? Dia tak mahu tahu apa yang dikatakan Allahu Ahad itu. Dia tak mahu. Dia tak peduli pun, ya, dahulunya. Dan juga nilai daripada perkara yang mereka tumpukan perhatian kepadanya, iaitu segala paham-paham khurafat, patung-patung, liberalisme, hedonisme. Jadi mereka tumpu yang itu. Mereka tak mahu menumpukan kepada fitrah yang sebenar. Itu ialah ayat 34. Kemudian masuk ayat 35 dan 36, iaitu Tuhan tanya, apa makna atau? Maknanya atau. Asal makna ialah atau. Ya, sawa'un alaihim anzartahum atau lam tidak tunzirhum, engkau beri peringatan kepada mereka, la yu'minu, ya, tidak mau mereka itu beriman. Atau anzalna alaihim sultan, anzala daripada perkataan nazala, tapi anzala menurunkan. Lagi sekali ya, kalau nazala turun, tapi kalau anzala menurunkan. Jadi Tuhan tanya, atau adakah kami menurunkan kepada musyrikin, kepada kafirin, kepada orang yang tak mengikut fitrah ini, adakah kami turunkan alaihim, atas mereka, sultan? Adakah kami menurunkan kepada mereka itu sultan? Maknanya apa? Asal mana sultan apa? Kuasa, hujah, ya tak? Penguasa, keterangan, bukti. Itu maknanya sultan. Itu maknanya sultan. Jadi ada tak kami turunkan ke atas orang-orang musyrikin ini sebarang hujah, sebarang keterangan, sebarang kuasa, sultanan. Jadi tuan-tuan dan puan, sejak bila kita pakai sultan, kita gantikan dengan raja. Bila Islam masuk ke Melaka, orang Melaka tu maknanya asalnya adalah agama Hindu. Jadi dewa raja, ya, dewa raja. Jadi raja-raja ni kiranya rujuk kepada pengaruh Hindu. Islam datanglah, Islam gantikan dengan Sultan Muhammad, Sultan Muzaffar, Sultan Alauddin, Sultan Mansur, dan akhir sekali Sultan Mahmud Misbah Melaka, Misbah Melaka. Jadi sultan sebagai bukti keterangan agama Allah, ya, sebagai bukti keterangan agama Allah. Maknanya kalau raja tu dikaitkan dengan dewa. Kalau raja itu dikaitkan dengan dewa raja, ya tak? Dewa raja. Tetapi bila sebut sultan, lebih kepada bukti keterangan daripada Allah ke atas manusia untuk mereka perintahkan manusia itu kembali kepada Allah dan taat kepada Allah. Itulah peranan sultan. Sebab itu sultan menjadi ketua agama. Ya, sebab itu sultan menjadi ketua agama, sebab mereka sebagai bukti kekuasaan, keterangan agama untuk mendidik rakyatnya kepada agama. Itu sultan. Gitu. Ya. Jadi dia bukan bayangan raja, bayangan Tuhan. Dia bukan bayangan Tuhan,
Kalau dewa raja tu dia bayangan Tuhan. Dia bayangan Tuhan. Jadi ada di situ maknanya kita kata faham, ya, faham nirwana, ya, faham maknanya kita kata yang tidak mengikut faham kita. Jadi kita mengatakan bahawa sultan ini bawa bukti keterangan. Di sini diterjemahkan bukti keterangan sultan, ya, maknanya sebagai hujah untuk meneruskan amalan syirik. Ada tak hujah? Am anzalna alaihim sultan? Adakah kami telah menurunkan ke atas mereka sebarang sultan, sebarang hujah, kuasa, kekuasaan, keterangan untuk mereka berpegang dengan syirik itu? Fahuwa yatakallamu bima kanu bi. Huwa ni kembali kepada sultan ni. Fa tu makalah. Huwa tu kembali kepada sultan itu. Yatakallam. Apa makna yatakallam? Dari sudut literalnya, harfiahnya apa makna yatakallam? Bercakap, ya, bercakap, berbicara, ya, bercakap dan berbicara, ya. Di sini diterjemahkan menunjukkan kepada mereka. Asal yatakallam itu adalah berbicara, bercakap dengannya, iaitu dengan sultan itu, dengan hujah, dengan apa yang bima kanu bihi yusyrikun, iaitu dengan apa yang adalah mereka itu terlibat, iaitu syirik yang mereka terlibat. Ada tak bukti dari Allah, keterangan dari Allah yang mengizinkan syirik? Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang direct selling ni kena jaga baik-baik. Mesti baiklah ubat itu. Kalau tidak tumpur tu kan. Ya, kadang-kadang direct selling ini dia maknanya bercakap tu maknanya seolah-olahnya 100% dapat 110. Dapat 110 beda. Dia tu kembali sebenarnya dah lumpuh dah. Beda. Ubat ini pun jangan sampai terlibat dalam syirik asbab dibagi. Itu dipanggil syirik asbab, ya, syirik asbab, iaitu jangan sampai kita mempertuhankan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababan. Kami jadikan bagi tiap sesuatu itu ada sebab. Sebab itu orang Melayu dulu halus bila bercakap. Buat sebab, kata dia, ya. Buat sebab. Buat sebab. Sebenarnya yang menyembuh ialah Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfini, ya. Fa idza maridtu fahuwa yashfini. Apabila aku, maknanya apabila fa idza maridtu fahuwa yashfini, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Sebab itu kita kata Allah itu syafi, ya tak? Ya latifu ya kafi ya hafidhu ya syafi. Syafi itu dari situlah syifa. Daripada syafi timbullah syifa. Ya tak? Pustaka syafi, pustaka syafi, pustaka yang menyembuhkan. Kau ada pustaka syafi ada? Kau ada kan? Yang selalu pasang-pasang ayat Quran tu pustaka syafi ke kedai kain sebelah dia. Kedai kain sebelah dia kan? Sebelah syafi kan? Saling kan? Dan saya rasa seronoknya aku bila lalu situ kan, tengok ayat Quran dibaca ya, terasa macam suasana Madinah sikit, ya tak? Suasana bandar Islam sikit, ya. Jadi maknanya saya rasa maknanya itu satu benda yang elok digalakkan, ya tak? Supaya berkumandang, ya, berkumandang ayat-ayat suci Al-Quran daripada corong-corong kedai, ya tak? Baru terasa nikmat, ya, nikmat hudan linnas, hudan lil muttaqin, ya. Jadi maknanya di situ kita nak sebut bahawa Allah itu syafi, ya, Allah itu syafi. Jadi kita tak boleh kata syirik asbab, jangan terlibat dengan syirik asbab. Kalau tak ada ubat tu mati tu mana? Ya. Jadi jangan terlibat dalam syirik asbab dipanggil, jangan terlibat dalam syirik asbab. Jadi dengan sebab itu taklah kita kata buat sebab. Allah Taala menyatakan, dikatakan waja'alna likulli syai'in sabab. Kami jadikan bagi tiap sesuatu itu ada sebabnya. Jadi apakah ada sultan bahawa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun, menjadi hujah untuk mereka? Itu soalan yang Tuhan tanyakan di dalam ayat 30-35.
Dan komentar ayat 35 itu ada di dalam muka surat 20 ya, ada di dalam muka surat 20. Dia kata di situ bahawa di dalam nota 3547 perangai mereka itu adalah benar-benar menunjukkan mereka seolah-olah mereka itu puas hati dengan keadaan diri mereka. Syirik yang mereka amalkan, khurafat yang mereka pegang, Hinduism yang mereka maknanya anut, dia rasa dah puas sungguh itu. Iaitu seolah-olah mereka itu diberikan hak memilih ataupun diberi keizinan untuk mengabdi diri kepada diri mereka, kepada harta dunia. Jadi ada orang yang menganggap bahawa ini golongan materialisme, golongan materialisme, dia menganggap money is everything, maknanya dia menganggap duit dah segala-galanya, benda lah segala-galanya, ada duit, ada, kalau Arab kata ada fulus, kalau kita pula kata apa ya, ada fulus lulus, ada fulus lulus, ada fulus lulus. Jadi segala-galanya seolah-olahnya dengan harta dunia dan disembahnya harta itu. Apa juga demi harta, apa juga demi harta. Ini orangnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan juga dikatakan di situ, mengabdi diri mereka kepada harta dunia dan juga Tuhan. Setengah orang itu dia mensyirikkan Allah, dia sembah juga harta, dia sembah juga Tuhan. Dia mengabdi diri kepada harta. Setengah orang itu mengabdi diri kepada manusia, melampau-lampau lebih daripada Tuhan. Bahkan sebenarnya semua itu adalah ciptaan mereka sendiri ataupun perbuatan mereka menipu diri sendiri. Zalamu anfusahum, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah kufur dengan Allah yang memberi nikmat tersebut. Jadi di sinilah kita kata adanya syirik yang disebut sebagai kufur nikmat, syirik yang boleh membawa kepada kufur nikmat. Jadi ada banyak kategori-kategori syirik ini. InsyaAllah saya cuba bawa esok. Ada 5 kategori, ada 5 kategori syirik tadi. Salah satu yang saya sebut tadi adalah syirik asbab, syirik asbab. Di luar daripada perbahasan syirik khafi dengan syirik jali, di luar daripada perbahasan syirik khafi dan juga syirik jali. Di sana ada perbahasan pembahagian 5 syirik. InsyaAllah, jadi kita berhenti dekat situ, iaitu ayat 35.